So Hanan kena santau kerana dia enggan untuk be part of a team. Aku dah rasa tak sedar hati tau dengan kuih ni, dengan biskut ni. What does angker mean in your language? Angker means haunted. See guys, it has a meaning. When we were there, kita orang mengamuk tau dekat dalam bilik dengan aku sekali. Kalau kau betul-betul matang, engkau tak letak dekat social media. Betul. Engkau bodoh lah, WhatsApp lah dia setan. Yang keluar daripada tu muka dia seperti nenek tua. Alah bodohnya lah. Begitu sulit, bukan Rehan. Hello, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel saya bersama saya Isman Huzair. Dan saya Nahana aka Uncle Sister. Okay, memang background kita orang lain, lokasi kita orang lain. Yes. Sebab hari ni punya lokasi ditaja oleh Mercure Living Putrajaya. Untuk pengetahuan anda, kita orang berdua ni jumpa sebulan sekali untuk buat konten. Kadang-kadang 2 bulan sekali je macam tu. Kata kita dengar update terbaru daripada Hanan, apa yang sedang berlaku. Oh my god, yes. This is the right chance nak shout out kepada Saka Sister. So apparently Uncle Sister ada a fan club called Saka Sisters. Maksudnya diorang tu saka aku lah. Okay, what's interesting about this fan club adalah it's purely formed by fans. It's all diorang yang sendiri yang form, and then ada orang-orang yang macam form their own community to support kita dua-dua punya content. They created a group where kalau ada apa-apa content kita orang buat, diorang akan pergi share, shout out, dan event kita buat pun diorang tolong manage. Thank you so much. Ada a few names I nak mention kat sini. Ada Sarah, ada Nia, ada Ainul, ada Khairul, dan ramai lagi. Maafkan saya kalau saya terlepas nak sebut, but basically korang memang awesome. Orang-orang macam ni, they followed us because diorang memang kata kita apparently membawa nilai tambah dalam hidup diorang lah. Okay, Alhamdulillah lah membawa nilai tambah. Yeah, so kita sangat happy lah bila kita dengar followers kita pun followers yang pandai, you know. Macam tu lah. Setakat ni Saka Sisters, kita orang dah buat, bukanlah kita orang, sebenarnya mainly Hanan dah buat banyak aktiviti dengan diorang. Antaranya kita orang buat movie seram apa semua tu, buat perkumpulan dekat situ, buat movie apa yang panggil movie screening Movie screening. So kita ada movie screening, kita dah buat Pengabdi Setan 2, dan kita dah buat Rasuk, and shout out to JSC juga because always bekerjasama dengan kita. Akan datang kita akan ada banyak lagi aktiviti. So like for example, I am creating merchandises untuk Saka Sisters. So korang just wait and see lah. Kalau korang juga berminat untuk beli merchandise tu apa semua, kita akan tinggalkan link ke apa benda ke, tengoklah macam mana. By the way, nanti mesti ada tanya kan, macam mana nak join group ni. Sekarang ni group ni dia bergerak secara close group dululah. Dia underground dulu lah. Memang dia secret group lah. Sebab Hiz pernah kata dengan I, kalau dia blast mesti ramai gila masuk, tapi kat situ nanti kita tak boleh tapis. Faham tak? For now, biarlah dia bergerak secara underground. Macam mana nak masuk ke dalam grup ni pun adalah sebuah misteri. Sebab aku pun tak tahu. Sebab Hiz, here's the thing bila kau form satu community, aku percaya kau sekarang dah ramai haters, betul tak? Sejak putih viral lagi. So apparently aku pun dah ramai haters sekarang. Really? Bila you put yourself out there, welcome to the world of fame. So when you put yourself out there, you memang akan ada haters. Dan sometimes orang yang join kau to get tea about you is not genuine. Kau faham tak? And then sampai kita tak tahu. So dalam kita orang punya Saka Sisters community, kau tahu tak, siapa nak join, kita orang ada database. Maksudnya kau kena join group ni secara bertanggungjawab. Kau tak boleh anonymous. Kau kena ada some data lah. Tak adalah data peribadi kita tak ambil lah. Maksudnya kita pastikan kau ni memang real person, dan kau memang follow kita sebab kau suka dengan konten-konten kita lah. Kau bukan haters ke apa benda semua. Sebab like, especially bila aku, sebab aku dah ada pengalaman orang hantar barang tau. So korang ni bukan main-main Aku dah ada pengalaman orang hantar barang kat aku This is where the Uncle Sister episode start. Cerita ni dia pasal sejak Uncle Sister dikenali dengan lebih lagi. Benda ni I dah cerita kat TikTok. So secara ringkas, benda yang I dah cerita kat TikTok tu adalah ada orang hantar cookies dekat I. Ada orang DM I, and then dia cakap dia ajak join kumpulan Indigo. Kita ada kira community kita sendirilah, anak-anak istimewa lah, benda semua kan. So aku tak berminat. Aku memang cakap pertama sekali, kami bukan spesifik channel cerita hantu, apatah lagi bukan paranormal punya channel. So
kira saya menjawab tu dengan baik lah. Last aku cakap aku tak berminat tu, dia balas semua caps lock. Dia cakap, jangan sombong. Dia marah. Apparently kita, siapa tahu aku bekerja di mana, sangat mudah nak hantar barang dekat kita orang kalau korang tahu kita orang kerja kat mana. Sebab kau hanya letak nama kita orang, letak department kita orang, and the barang will be delivered to us. Benda tu terjadi kat aku. Dan waktu tu aku dapat cookies lah. Aku dapat London rasanya. Lepas tu aku tengok kat situ macam, makanan aku tak ambil ni. Whoever yang bagi aku tak nak ambil lah. Sebab lagilah tak ada nama, just they addresskan kepada aku. Macam masa tu pula musim selepas raya. Memang it's common for people to bagi cookies. Dan of course aku tak makan, tapi aku bawa balik lah. So bila aku bawa balik, aku dah rasa tak sedar hati tau dengan kuih ni, dengan biskut ni. Aku macam, tapi kerana aku terlalu busy, aku tak pedulikan benda tu. Aku tak macam fikir banyak. So mak aku datang. Mak aku memang selalu datang rumah aku. Dia datang rumah aku, dia tengok macam, apa ni kakak? Waktu mak aku nak buka tu, aku dah tak sedar hati. Aku cakap jangan makan kan. Kalau nak makan, you bacalah apa-apa dulu. You baca ayat kursi ke, you baca apa kan. Lepas tu mak aku as usual lah. Mak-mak ni memang dia secara generalnya lebih beriman daripada kita. Lebih banyak amalan daripada kita. Secara generalnya selalunya begitulah. Mak aku pun macam, alah apa nak takut. So dia baca-baca benda semua, dia buka dan kuih tu terbakar. So that's when oh my god. Okay, tapi lepas tu ada satu account ni, dia DM aku. Dia lain daripada yang cakap aku sombong tu. Dia DM aku like, ni kes kedua? Bukan sama. Dia DM aku like 3 times. Dia tanya aku, salam kak, dah dapat belum? Saya ada hantar gift. Dia kata, aku tak peduli. Aku tengok kan benda tu kan. Dah 3 hari kemudian dia macam, dah dapat ke gift. Aku tak reply tau. Lepas tu account yang first yang cakap aku sombong dia cakap apa, rasakan kau padan muka kau something like that. So dia ingat aku dah makan. At that time aku tahu macam this is from them lah. Apparently aku tak makan. So kalau orang tu tengok video ni, sakit. I tak tahu, okay, maybe adakah ini Melayu saja ataupun bangsa-bangsa lain pun ada juga perkara seperti ini, yang macam kita naik sikit je dan kita akan macam disantau, didengki. Dia memang orang tak suka tengok orang lain berjaya. In your case, maybe orang tak suka tengok kau berjaya. But in my case, aku rasa they trying to ambil aku masuk cult dia orang. Tapi apparently aku menolak. So benda tu dia orang offended. Faham tak? Okay. Sebab tak payahlah santau aku tak famous pun doh. Ni. Lepas ni kau akan nampak aku muntah paku ya. So Hanan kena santau kerana dia enggan untuk be part of a team, a cult atau sebuah ajaran dengan benda tu. Dia enggan disebabkan itu dia kena santau. His ada teh. His ada teh dekat sini. Ada satu term ni tau, I baru jumpa. Nama dia Mayflower. You pernah dengar tak? Bukan tu yang Bukan apa agensi pelancongan, bukan. Dulu kat Astro, setiap kali kita orang out station, yang manage kita punya travel adalah Mayflower tau. Bukan travel agency, bukan. Apparently ada satu term tu, nama dia Mayflower. Okay, sebelum aku pergi ke Mayflower ni, aku explain apa yang berlaku. So, apa yang berlaku kat situ, bila kita orang buat kerja NGO, apparently NGO dekat Malaysia, bila kita nak buat kerja, kita nak tolong orang susah. Dia punya basis adalah simple. Kau buat kebajikan, kau tolong orang susah. Tetapi bila kau start buat kerja kebajikan kan, there will be another entity. Contohnya you daripada Ipoh, I daripada KL. I nak buat kerja kebajikan dekat Ipoh, untuk sebuah komuniti kat Ipoh. I tak boleh bagi terus kat diorang, I kena melalui kat you. Someone from that community lah. Yes, somebody from that community. So dia lah Mayflower. Mayflower tu adalah konsepnya, aku dekat sini dahulu, you have to go through me. Macam micromanage lah. Macam micromanage, macam aku kat sini dulu, Alif dalam Maha, macam tu. Same thing dengan case berlaku kat Afrika baru ni. Ini adalah footage saya dengan Adwa mengamuk kat bilik hotel. Dia kata kita yang buat pala tau. So ini kita orang punya bilik pertama sekali. Muncul lah, biasalah kalau kita buat kerja-kerja NGO ni, ada je benda yang menyirap perotak aku ni. Aku tengah tak sihat apa semua ni, tiba-tiba pula ada benda. So muncul lah sebuah drama di media sosial, kata macam His ni apa isap udara dekat sini boleh jadi sakit apa semua. Engkau antibody aku. Sakit bukan kita minta tau. Sakit adalah benda yang kita tak minta. Siapa yang nak sakit? Aku geram je. Tak masalahnya, sekali lagi orang yang ada masalah dengan KJ, sebab aku tahu KJ ni banyak musuh boleh tak, kalau kau ada masalah dengan dia, jangan libatkan orang lain. Please
pick your battles weh. Sumpah pick your battles. Kau tak boleh menang bodoh kalau kau influencer. Kita orang influencer ni, kita ada tugas dan tanggungjawab kita orang kena buat dekat sini. Yang kau ini apa yang kita orang nampak dengan mata kita orang. So kau tak payah nak sibuk lah apa yang kita orang nampak, apa yang kita orang rasa, itu kita orang sampaikan. Yang kau nak sibuk sangat, engkau punya nampak. Kita orang yang nampak depan mata kita orang sendiri, kita orang cakap apa yang kita orang nampak. So kita orang tak ada nak tipu-tipu kita orang jujur apa benda yang kita nampak. Tak, masalahnya orang tu sibuk cakap macam apa yang kau nampak tu tak sama dengan pengalaman aku. Pengalaman kau lah. Lepas tu cakap manipulate kepala. Hello, kalau aku nak manipulate untuk dapat duit, Buat apa? kau cakap macam kita orang ni tak kaya lah. Kita orang tak ada nak dapat duit daripada situ pun lah. Kita orang ada benda lain lah nak buat nak dapat duit. Sakit hati tau. Tak, orang-orang macam ni kita kena bahasakan. Kita tak boleh macam Biar macam sabar tak boleh. Sepatutnya kita buat benda baik, support. Raikan. Cara bercakap tu macam pergi tolong juga. Jadi mesti tahu kesusahan diorang. Jadi kita bila kita datang sama-sama, sepatutnya ukhuwah kita lagi bagus. Support each other. Bukannya kita condemn NGO ni, NGO. Kita orang tak pernah condemn mana-mana NGO sorry sikit. On social media, kalau kau betul-betul matang, engkau tak letak dekat social media. Betul. Engkau bodoh lah, WhatsApp lah dia personally. Lepas tu kau jangan letak social media tu, letak nama aku kat situ. Engkau bawa tim kau dengan influencer kau. Come on. Kita orang buat kerja ni kerana Allah tau. Ni bukan kerana siapa-siapa tau. So you tak boleh cakap macam tu sebab you tak kenal I siapa, you tak kenal his siapa. You tak boleh cakap bukan-bukan. Orang macam ni, aku dah kau tahu kan, aku punya perhijrahan ni dah lama 3 tahun apa sebab aku perasan makin aku bertambah baik, makin orang pijak kepala. Dan aku terpaksa menjadi aku yang dahulu sikit supaya orang tak pijak kepala aku dah. When we were there, kita orang mengamuk tau dekat dalam bilik dengan aku sekali, dalam bilik hotel tu, because there are NGO yang pernah datang ke Afrika tapi diorang macam tak puas hati dan geram dengan kita orang sebab we didn't go through them first. Why does it even matter? It doesn't even matter. We are trying to help other people. We're not serving other people's ego. It doesn't only happen to international missions, tetapi it also happens to local missions juga. Sometimes kalau kau nak pergi kat, I understand kalau kita orang macam melanggar ataupun etika ke, like for example lah, Kau tak tahu culture tempat tak tahu culture ke apa benda ke, tapi if we need help, we will ask for them. NGOs are built by people. Takkanlah semua people tu semua bodoh-bodoh belaka dan tak tahu nak buat apa benda semua. We totally understand. Perangai Mayflower ni perlu dihentikan sebenarnya, yang macam just because I am there first, you need to go through me. If we know what we are doing and we didn't ask for your help, kenapa perlu ada sifat ni? Itulah maksud Mayflower. Dia macam abang long kawasan situ aku jaga tempat ni kan. And it can be very problematic tau sebab KJ, my boss yang dalam NGO ni, dia pernah pergi ke satu kawasan, aku tak nak sebut. Dia ada duit ni, dia ada duit nak tolong komuniti dekat situ benda semua kan. Okay, duit tu sekarang ni orang dekat NGO dekat situ hentikan dia daripada kau salurkan duit ke situ sebabnya you need to go through them first. Aku tak tahu sebab apa, but I have a feeling dia nak percentage. Yalah. Lepas tu baru boleh buat projek dekat situ. Dia menambahkan birokrasi yang tak patut kepada sebuah konsep yang simple. You know what happened after that? KJ just forget about the project. Dia macam biarlah orang-orang dekat situ. So siapa yang susah kat sini? Orang-orang tu lah. Jadi mangsa keadaan. Kawan-kawan ini yang teh dan juga politik yang berlaku dekat dalam NGO aku rasa dalam Malaysia lah especially. Kita orang ni nak buat kerja tau. Kita orang nak buat kerja kebajikan tau. Tapi nak buat kerja kebajikan tu susah sebab ada elemen-elemen yang macam ni. Yang menyusahkan adalah orang yang buat kerja sama dengan kita orang. Itu teh dia. Banyak tak teh ni? Panas tak teh ni? Panas sangat. Sebarkan. Kalau korang cakap kerja-kerja NGO, kerja kebajikan ni adalah benda ni macam bestnya Hiz, nak ikut sekali. You have no idea how many DMs that I've been getting. Macam Abang Hiz nak ikut sekali benda semua. But you have no idea the drama behind it, the politic behind it. Dan aku for the first time aku rasa satu-satunya ahli orang-orang yang buat kerja kebajikan ni menyampaikan benda ni kat korang supaya korang semua ni rakyat Malaysia tu orang buka mata. This is what's happening dekat dalam Malaysia dan juga NGO yang ada bersemua ni.
Sorry kalau episod ni panjang sikit, tapi banyak benda kita orang nak update. Okay, kan kita orang hari tu pergi Jakarta. We met orang-orang daripada apa nama? Filem tu alah. Pengabdi Setan 2, The Communion. Punyalah lama sampai aku lupa nama filem tu. Pengabdi Setan 2, The Communion. A very good movie. Dekat sini kita ada interview beberapa orang seperti Joko. Kita ada tanya soalan macam kepada korang yang tanya angker tu apa? It's an Indonesian word, tapi biar Joko yang explain. What does angker mean in your language? Angker means haunted. See guys, it has a meaning. Angker Yeah, has a meaning. angker is haunted. Okay, persugihan. Persugihan is an act of devotion to the devil. Gentayangan. Gentayangan is haunting, an act of haunting. Maksudnya bagaimana the pergerakan dia tu gimana? Gentayangan itu begitu-begitu. Okay. Okay, I want to know your Yeah. personal most angker encounter. What is the most angker encounter that you had in your Myself, life? my body is haunted. Really? Yeah. How so? Since I was little, if I'm alone, I feel like I'm not by myself, but not coming from the outside, but coming from within my body. But I'm used to it. Do you know that she can see? Yeah, you can see it, right? No, she do you know that she has apa dia panggil airnya And then terbuka? you can see, right? I can see you. Yeah, you can see someone. Yeah. Korang tahu tak sebenarnya Brown Palare dekat Indonesia adalah hot stuff tu sebenarnya? Very celebrated. Very celebrated. Sangat celebrated. Yeah. So ini adalah interview Haze bersama dengan Brown Palare. Saksikan VT ini. Sumpah macam H-Live tu. Difahamkan masa Pengabdi Setan yang pertama. Ya. Fenomena tu namanya apa dia? Pengabdi bapa. Apa Okay. tu Macam is it the same orang cakap lah. Is the same yang daddy macam KJ so Yeah, dapat. yeah, Is it that kind of Yes, same vibe. Oh, Same vibe. Same vibe. Same So vibe. what happened? Boleh boleh cerita sikit? Agak kelakar lah bila kita sampai umur ni dah menjadi idaman aunty-aunties and the not so aunties. Barulah daddy bang. Yalah. Kalau ini bukan, ini ya. Tadi kita orang tanya abang Joko. Ya. Dia kata masa you all shooting tu apa dekat lantai 14 tu apa semua. Dia kata macam tak ada apa, biasa je lah orang kena rasuk kata itu. Yalah. Lepas tu kita berborak balik dengan orang tu. Ya. Macam dia macam kalau abang Joko berjumpa dengan benda-benda yang mistik-mistik, dia macam malas nak layan sebenarnya. Dia dah biasa. Because he himself is angker. Dia uncle. baru tadi. Hantu pun panggil dia uncle, bukan dia je macam uncle seekers tu. So sekarang ni kita ada update terbaru kepada peminat Uncle Sister. Pengikut kami. Pengikut Uncle Sister yang mahukan Uncle Sister dalam bentuk platform yang lain. Apa dia? Iaitu buku. Yeay! Sebab followers kita orang semua pandai-pandai dah baca buku. So Lagi satu, rugi sebenarnya kita tak buat buku because there's someone in the industry yang suka buku. So apparently I love reading. Tapi korang kena faham buku yang kita akan keluar ni is very pop dan it's curated in a way you can consume it macam orang kata bite size lah. Maksudnya bite on the size. go. Because kita tahu reading macam coffee book jugalah. betul. Reading is a commitment. Maksudnya dan masalah aku sendiri walaupun aku suka membaca, benda yang menjadikan aku jarang membaca adalah bila buku tu adalah satu cerita panjang yang bila aku tinggal aku lupa cerita dia apa. So ini adalah sebuah koleksi cerpen lah. Jangan risau, takkan masuk dalam soalan SPM dah. Tajuk buku tu adalah Uncle Sister Sains Sebelum Tahyul yang Sains. diberi oleh Haze. Uncle Sister Sains Sebelum Tahyul. Dalam tu kita ada orang yang cerita tentang mistik dan juga explanation seterusnya daripada Haze yang kita memberi pemahaman lebih logical kepada apa yang berlaku. Okay, so this is the first one. Dan first buku ni kita sebenarnya finding the tune sebenarnya. That's why proses dia. Dan kita sekarang dah masuk ke fasa kedua. Betul. Fasa kedua, okay, fasa pertama is all the writing. Fasa kedua is like kita dah susun. Basically rupa buku ni dah nampak. And fasa 2 adalah illustration. So kita punya illustrator tengah at least for the very least apa rupa hantu setiap cerita tu dia cuba lukis based on saya punya description dekat dia. Aku rasa that is like the right moment kalau kita nak buat meet and greet ke, you know, merchandise ke, benda-benda macam tu lah. Ini adalah cerita hantu berkenaan dengan buku.
Masa aku dekat university, dekat masa tu aku duduk, I'm just gonna drop this college name. Aku duduk college Delima time tu Waktu tu aku duduk berdua dengan roommate aku. Tapi roommate aku waktu tu orang Negeri Sembilan, dia selalu balik Lalu satu malam ni tinggallah waktu tu adalah hujung sem yang orang dah kemas-kemas nak balik. Dan ketika tu family aku berada di Johor. Which explain kenapa aku masih belum balik. Few nights before, aku masih ingat benda ni. Aku baca buku daripada Legend Press tau. Publisher Legend Press, tajuk dia Ketakutan. Itu adalah antologi cerita pendek seram juga. Okay. Banyak story tu aku baca macam okay lah, aku just baca-baca macam tu, tak adalah takut sangat. But this one particular story yang aku rasa takut adalah bila dia bercerita pasal hantu yang berada bawah katil. That one like strike me yang masa aku baca aku berdebar. Masa aku kemas-kemas waktu tu dan kita pun pack sebab nak hujung sem kan, apa benda semua, aku dah kemas barang-barang aku. Buku tu aku tak ingat ada orang pinjam ataupun hilang. Malam terakhir di situ baru aku kemas lah. Sebab yelah kau nak packing everything, your toiletries and what not, senang malam terakhir lah. So aku tahu dekat Aras tu masih ada budak Sabah Sarawak. That's why aku lala-lala lagi. Waktu aku kemas malam tu, tengah aku kemas-kemas, aku tak tahu kenapa aku jumpa buku tu bawah katil aku. Sebab masa tu aku tengah menyapu. Menyapu nak keluar kan, bersih bilik for the last time sebab esok pagi nak caw. Aku sapu-sapu, buku ni siut kan. Lepas tu terus aku macam berdebar kerana aku teringatkan cerita yang aku baca tu. Hantu, aku tak ingat exact cerita dia, tapi dia pasal ada hantu bawah katil tau. So malam tu tiba-tiba hujan lebat, guruh dan sebagainya lah. Dan aku duduk kat bilik aku seorang. Itu adalah waktu yang aku sangat takut, yang macam alamak, macam mana ni cerita spesifik pasal hantu bawah katil tu terngiang-ngiang dekat kepala aku. Lepas tu blackout. Okay, blackout lah, shit, aku dah macam blackout lah pula kan. Lepas tu bila dah blackout, aku macam try to tidur. Aku tarik selimut and then the same exact thing apa yang dalam buku tu jadi kat aku. Aku tak berapa ingat, tapi yang aku ingat memang there's something from under the bed keluar and then munculkan diri depan aku. Rupa dia seperti? Yang keluar daripada tu, muka dia seperti nenek tua. Alah bodohnya lah setan. So aku memang takut. Aku cuba macam malam tu cuba bersembunyi di bawah selimut lah dan berdoa supaya aku cepat-cepat tidur. Tapi dia benda ni biasalah aku rasa at that point aku tak belajar lagi teknik macam mana nak divert aku punya fear. So bila aku dah sembunyi bawah selimut tu, dia tarik kaki aku. Lepas tu kan dia ketuk pintu tu, dia ketuk yang obvious tau. Lepas tu malam tu kan blackout. Memang blackout sebab the whole building gelap. Tiba-tiba lampu, dulu dekat college ada lampu dekat meja tau, lampu panjang tu dekat meja, dia letak semua meja. Lampu tu buka tutup. So itu memang scary lah. So kau bayangkan setiap kali dia buka tutup. Tapi masa lampu tu terbuka, aku nampak dia main dengan switch tu. Macam So itu adalah benda yang from a storybook yang materialize. Mungkin kerana benda tu terlalu melekat di otak aku sampai terbawa-bawa dan benda tu datang. Aku pun keluar daripada situ cepat-cepat. Dan apa yang aku discovered lepas aku dah keluar tu, sebab aku pulang kunci dan aku pergi management semua kan. Aku jumpa budak-budak Sabah Sarawak tu. Rupanya malam tadi diorang tak tidur kat college pun. Diorang tidur rumah kawan diorang. So kau seorang yang dalam blok tu? Aku seorang. Yelah sebab blackout, mesti diorang pergi kat bilik kawan diorang pun. So the fact that rupanya aku tinggal seorang kat blok malam tu menjadikan macam laki takut dah. Yelah. So itulah dia. Okay, so itu adalah cerita yang bila dia baca buku, benda tu materialize kepada kehidupan reality. So Haze tak tahulah apa yang bakal berlaku kepada korang bila korang start baca buku Uncle Sister. Sains sebelum tahyul. Okay, so nantikan dia punya latest update buku tu, nanti kita akan bagi tahu. Check out our Instagram, our TikTok, our benda semua tu, follow kita orang setiap benda update. Start kumpul duit dari sekarang. Mahal sangat ke buku tu? Taklah mahal, tapi kita punya ni kan ramai yelah. student. Yelah. Gitu. So start kumpul duit dari sekarang. Menabunglah 50% dari sekarang. Aku risau macam mahal sangat ke. Okay, so tak apa, we will update you guys. Sampai kita jumpa lagi. Kita akan jumpa dalam part 2 Uncle Sister dekat Mercure Living Hotel Putrajaya. Bye.